بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung pengajian kita pada tengah hari ini, mengambil faedah daripada hadis-hadis Nabi dan ayat Al-Quranul Karim. Pada hari ini insya-Allah kita akan bincangkan satu tajuk yang bertajuk babu fi adabid du'a, bab pada menyatakan adab-adab doa. Sebelum ini kita telah membincangkan satu tajuk, iaitu berteman dengan orang saleh. Berteman dengan orang saleh. Dalam kita berteman dengan orang saleh, antara yang kita lakukan adalah berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan sirah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bila bertemu dengan Uwais Al-Qarni, seorang manusia, seorang hamba Allah yang saleh, Sayyidina Umar bila bertemu dengan beliau, Sayyidina Umar pun memohon doa kepada Uwais Al-Qarni, moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan bincangkan tajuk berkaitan dengan adab berdoa. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Imam Nawawi rahimahullah mengarang satu kitab yang bertajuk, kitabnya yang diberi nama Al-Azkar An-Nawawi, kitab zikir-zikir, kitab zikir-zikir yang menyatakan tentang zikir-zikir. Jadi dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menulis satu tajuk, iaitu adab berdoa. Apa kata Imam Nawawi? Berkata Imam Nawawi, "A'lam anna al-madhhab al-mukhtar alladhi alayhi al-fuqaha wal-muhaddithun wa jamaahir al-ulama min al-tawaif kullaha min as-salaf wal-khalaf." Imam Nawawi berkata, ketahuilah bahawasanya pendapat yang dipilih, pendapat yang terpilih daripada kalangan ulama fiqh dan para muhaddithin, iaitu ulama-ulama hadis, dan jumhur ulama, majoriti ulama daripada salaf dan khalaf. Ulama salaf ni iaitu ulama yang 300 tahun yang hidup selepas Nabi. Jadi kalau kita ada zaman Nabi, iaitu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih hidup. Kemudian itu dipanggil zaman Anbiya, zaman Nabi. Kemudian ada zaman sahabah, iaitu zaman sahabat dan Nabi. Kemudian lepas zaman sahabat dipanggil zaman tabi'in, iaitu zaman orang yang tidak bertemu dengan Nabi tetapi bertemu dengan para sahabat, itu dipanggil tabi'in. Orang yang beriman yang bertemu dengan para sahabat tetapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ada satu zaman dipanggil tabi'in, tabi'in, orang yang, iaitu orang yang berjumpa, yang bertemu, yang beriman dengan tabi'in. Maksudnya lapis kedua selepas sahabat. Kemudian lapis terusnya, sehinggalah 300 tahun. Itu dinamakan ulama salaf. Itu nama dia panggil istilah. Dalam kita panggil belajar agama ni, dia ada satu nama istilah ulama salaf, iaitu ulama yang hidup 300 tahun selepas Nabi. Ada ulama mengatakan 500 tahun tempohnya. Lebih kuranglah 300 ke 500 tahun. Dan ulama khalaf, iaitu ulama yang terkemudian, iaitu ulama yang hidup 300 tahun selepasnya, ataupun setengah pendapat kata 500 tahun selepasnya. Jadi itu dinamakan ulama khalaf, ulama yang terkemudian.
Jadi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki, imam-imam tu yang 4 mazhab popular tu, itu semua hidup di zaman salaf 300 tahun selepas, antara kita panggil dalam lingkungan 300 tahun. Sebab itulah apa yang ulama 4 mazhab ni, apa yang pendapat daripada Imam Syafi'i, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Hanbali, mereka ni dipanggil hidup di zaman yang hampir dengan Nabi. Jadi bukanlah mereka punya pendapat tu sesuka hati ikut kepala mereka, tidak. Kerana mereka lebih hampir dengan zaman Nabi dan zaman para sahabat, maka mereka lebih mengetahui apakah yang dimaksudkan di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apakah yang dikatakan oleh para ulama? Para ulama mengatakan bahawa hukum bagi berdoa ini adalah sunnah, iaitu sunat, mendapat pahala sunnah, ataupun kita panggil kata lain, digalakkan kita berdoa. Itu hukum asal bagi berdoa. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman, "Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum." Tuhanmu berkata, mohonlah doa kepadaku, nescaya aku akan perkenankan untukmu. Surah Ghafir ayat 60. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, وَقَالَ تَعَالَى أُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. Berdoalah kamu wahai hambaku kepada Tuhanmu tadarru'an wa khufyah, di dalam keadaan rendah diri dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Nawawi lagi, banyak ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan hukum sunat kita berdoa, digalakkan untuk kita berdoa. Sebab itulah ada satu pepatah Arab. Apa pepatah Arab kata? La tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu la yuhjabu. Janganlah kamu minta, la tas'alanna bunayya Adam hajatan, wahai manusia, janganlah kamu meminta kepada anak-anak Adam. Wasalil ladhi abwabuhu la yuhjabu, dan mintalah kepada Tuhan yang tidak pernah ditutup pintunya. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu marah apabila kamu tinggal untuk meminta. Wasalil ladhi abwabuhu la yuhjabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Tetapi anak-anak Adam itu marah bila diminta. Itu beza antara hamba dan Tuhan. Tuhan Allah Ta'ala marah bila kita tak minta, tapi manusia marah kalau minta. Itu beza antara Tuhan dan hamba. Ini pepatah Arab kata, kalau kita tinggal, kalau kita tak minta, Allah Ta'ala marah. Tapi kalau kita minta kat manusia, dia marah. Baik. Jadi itulah yang dikatakan digalakkan, disunatkan kita berdoa, kata Imam Nawawi. Dan banyak hadis-hadis yang sahih, yang menyatakan sunnah ataupun digalakkan berdoa, dan doa itu hukumnya sunnat, dapat pahala sunnah. Kata Imam Nawawi lagi, warawaina fi risalatil imami Abil Qasim Al-Qushairi. Imam Nawawi berkata, kami telah meriwayatkan di dalam kitab risalah Al-Imam Abil Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Qasim? Qala ikhtalafa an-nasu fi anna al-afdal ad-du'a. Sesungguhnya apakah, ataupun kita panggil apakah doa yang terlebih afdal, ataupun sukut war ridha, ataupun diam dan ridha itu lebih afdal. Begini, jikalau kita berdoa, dia ada dua konsep kita berdoa. Ada orang dia berdoa tadah tangan, bersuara, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon hajat kepadamu, aku mohon hajat kepadamu, berikanlah aku kesenangan, kemudahan, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Itu dia panggil doa. Dalam bahasa Arab dia panggil berdoa. Ada satu lagi dipanggil konsep berdoa, iaitu sukut war ridha. Kita diam dan kita serahkan, pasrah, ridha
hati kita rida, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam manakah dia punya bentuk dia? Para ulama menyebutkan satu kisah, iaitu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni semua maklum kisah dia, iaitu Nabi Ibrahim ni hidup, ayahnya seorang pembuat berhala, ayah Nabi Ibrahim. Jadi ayah dia seorang pembuat berhala dan kaum dia, kita panggil orang kampung, orang semua menyembah berhala. Tetapi Nabi Ibrahim ni disebutkan dalam surah ayat Al-Quran, dia ni orang yang cerdik, diberikan hidayah. Allah Ta'ala berikan hidayah kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dia tengok berhala ni tak hidup, dia mati. Macam manakah Tuhan ni boleh mati? Tak bergerak, nak makan pun tak mampu, nak angkat pun tak mampu. Nak angkat apa? Angkat semut pun, semut lalu atas ni pun tak mampu. Nak cerita takkan Tuhan selemah itu. Kemudian Nabi Ibrahim lihat ke matahari, lihat matahari, Nabi Ibrahim kata, ini bukan Tuhan. Kalau Tuhan hilang, kalau Tuhan muncul di pagi tetapi hilang di malam. Kemudian Nabi Ibrahim melihat di bulan, ini bukan Tuhan juga. Kerana apa? Kerana ia muncul di waktu malam, hilang di waktu pagi. Jadi ini bukan Tuhan. Kerana Tuhan itu adalah yang sentiasa wujud. Jadi Nabi Ibrahim ini diberikan hidayah, diberikan fikiran, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendekkan cerita, bila berhala terlalu banyak, dia pun nak, kita panggil nak uji orang kampung dia, nak uji kaum dia. Dia pecahkan, dia ambil tumpul, pecahkan semua berhala, dan tinggallah satu berhala yang paling besar. Dia sangkutkan tumpul tu ke, kita panggil sangkut ke berhala yang besar tu yang ditinggalkan tu. Kemudian esok orang pagi-pagi orang tengok semua berhala dah hancur. Jadi orang tanya, siapakah yang pecahkan tu? Kata Ibrahim, yang tu lah, yang ada tukul tu, berhala yang tu lah, yang ada tukul tu. Lepas tu orang dia jawab, mengarut, takkan berhala yang tidak bergerak ini boleh memecahkan semua berhala yang kecil-kecil ni? Apa jawab Ibrahim? Kamu lagi mengarut kerana menyembah berhala yang tidak bergerak. Jadi dipanggil lawan debat lah tu, dipanggil lawan. Itu kehebatan Nabi Ibrahim. Baik, jadi bila orang kampung dia tak puas hati, apa lagi? Nak bunuh lah. Macam-macam percubaan. Antara percubaan yang percubaan bunuh, untuk bunuh Nabi Ibrahim adalah diletakkan di atas menjanik, nak dibakar di dalam unggun api yang sangat besar. Besar dia tu sampai kena campak melalui menjanik. Menjanik tu macam tengok yang orang perang tu kan, letak batu tu, campak lastik besar tu. Lastik besar tu, dia menjanik. Jadi Nabi Ibrahim diletakkan di atas lastik besar tu untuk dihumban ke dalam api. Kemudian ketika Nabi Ibrahim diletakkan di atas menjanik tu, apa Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim tidak mendadah tangan. Nabi Ibrahim berserah kepada Allah. Kalau kita panggil bahasa mudahnya zaman sekarang, pasrah je lah, macam tu. Tapi pasrah dalam masa sama, rida di dalam hati dan berdoa di dalam hati. Itu maksud pasrah yang dimaksudkan oleh para ulama. Maka inilah dipanggil satu konsep berdoa juga. Selain kita berdoa menadah tangan, ada juga konsep kita berdoa di dalam hati dengan keadaan kita pasrah dan berdoa dan rida apa yang Allah Ta'ala tentukan. Sama-sama kita berdoa lah. Jadi Nabi Ibrahim bila diletakkan di atas menjanik, kemudian malaikat Jibril pun berjumpa dengan beliau ketika hendak dicampakkan tu, nak dilastik tu. Apa malaikat Jibril tanya pada Nabi Ibrahim? Wahai Ibrahim, alaka hajah? Adakah kamu mempunyai hajat? Aku nak perkenankan ni. Kau nak aku bantuan, aku boleh perkenankan. Nak orang aku terbalikkan bumi ni, boleh. Sebab malaikat kan, dia boleh buat sekati dia. Lepas tu apa jawab Ibrahim? Apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim AS menjawab, adakah hajat ini daripada kamu? Jikalau ini daripada kamu, aku tak nak. Tapi kalau hajat ini daripada Allah, maka aku nak. Itu bahasa mudahnya lah. Jadi kata Jibril, mintalah kepada Allah. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Hasbiya man su'ali ilmuhu bihali. Aku berserah, cukuplah untukku bagi Tuhan, cukuplah untuk diriku kepada Tuhan tempat aku meminta yang mengetahui perihalku. Itu kata Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berkata dalam hati lah tu, dia panggil pasrah.
Saya pasrah tu kalau kita lah ada ujian yang besar sampai tak mampu dah nak tadah tangan ni, tak mampu dah nak tadah tangan, kita pun terlintas dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, aku pasrah kepadamu, hasbiyallah wa ni'mal wakil, aku serahkan segala urusanku kepadamu, engkaulah sebaik-baik wakil, engkaulah sebaik-baik wakil. Jadi itu salah satu konsep yang diceritakan, yang diberitahu oleh para ulama berkaitan dengan doa. Jadi ada dua, doa dengan menadah tangan ataupun doa dengan di dalam hati, atau kita panggil bahasa lainnya pasrah dan berdoa di dalam hati. Jadi Imam Qasim Al-Qushairi berkata, khilaf para ulama di manakah yang lebih afdal, sama ada kita nak tadah tangan yang afdal ataupun kita nak berserah dalam hati, nak diam buat apa tu, berdoa. Itu contohlah, buat apa diam-diam tu sorang-sorang tengah berdoa, kadang-kadang dalam kereta tu penuh berdoa sorang-sorang. Jadi di manakah yang lebih afdal? Kata para ulama menjawab, doa ini adalah satu ibadah berdasarkan hadis Nabi, ad-du'a huwa al-ibadah. Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwa al-ibadah, doa itu ialah ibadah. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan doa? Kata para ulama, kata Imam Nawawi, doa itu ialah izharul iftiqar ila Allah Ta'ala, kita menzahirkan hajat kita kepada Allah. Itu dinamakan doa. Adapun pasrah ataupun diam, pasrah berdoa, kita menyerahkan ketentuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita sebutkan tadilah, bila Nabi Ibrahim nak dicampak ke dalam api, Nabi Ibrahim berpasrah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya kata mudah, nak mati, matilah, sebab ini takdir Allah. Sebab Nabi Ibrahim dah tak mampu dah nak buat apa. Baik, jadi Nabi Ibrahim menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Apakah jawapan bagi afdal tadi? Di manakah yang lebih afdal, sama ada kita berdoa ataupun kita menyerahkan pasrah di dalam hati? Kata Imam Qushairi, wal aula ay yuqal al awqat mukhtalifatun, iaitu jawapan yang terlebih elok adalah kita mengatakan dua-duanya ada waktu yang berlainan. Fi ba'd al-ahwal ad-du'a afdal. Ada ketikanya doa kita menadah tangan, bercakap, bersuara, memohon doa kepada Allah itu lebih afdal. Ada ketikanya itulah lebih afdal. Dan ada ketikanya kita diam, pasrah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tadi, pasrah dan berdoa kepada Allah, itulah lebih afdal, kata Imam Qushairi. Jadi dua-dua ni afdal, tetapi lihatlah pada waktu ketikanya. Dan kata Imam Qushairi lagi, inilah yang dinamakan adab dalam berdoa. Maksudnya kita meletakkan, ada ketikanya kita meletakkan doa itu dengan kuat, ada kita meletakkan doa di dalam hati, maka yang kita letak secara kuat dan secara perlahan ni, itulah dinamakan adab di dalam berdoa. Dan ditanya lagi, bagaimanakah cara kita hendak mengetahui waktu bila kita nak baca kuat, waktu bila kita nak baca dalam hati? Itu kata mudahnya lah soalan. Jawab Imam Qushairi, فَإِذَا وُجِدَ فِي قَلْبِهِ إِشَارَةٌ إِلَى الدُّعَاء, apabila kita dapati isyarat daripada hati, maksudnya ikut gerak hati kita. Kalau sekarang ni, kalau doa ni kita baca kuat, itulah yang lebih baik. Contohnya apa? Doa anak soleh, doa isteri salihah, doa apa lagi? Doa nak memudahkan urusan. Jadi ada waktunya hati kita yang tergerak untuk berdoa secara kuat. Dan ada waktu ketikanya hati kita mengatakan, ataupun hati kita tergerak untuk berdoa secara di dalam hati. Selalunya biasa orang kalau termenung jauh, ada urusan yang besar, kadang-kadang dia dah tak mampu dah nak ucap di dalam mulut dia tak mampu nak ucapkan. Jadi hanya hatilah yang berkata-kata, berdoa kepada Allah. Itulah kata Imam Qushairi, lihatlah pada isyarat yang ada di dalam hati itu.
Dan ada pendapat ulama mengatakan, kata Imam Qushairi lagi, dan boleh juga jika kita kata bagaimanakah cara kita hendak kita mengira apa? Di manakah kita nak letakkan doa kuat ataupun doa perlahan ni? Antaranya adalah jikalau doa itu untuk orang umat Islam, maka bacalah dengan kuat. Contohnya, contoh paling selalu kita buat adalah waktu solat Jumaat lah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Khatib doakan untuk seluruh umat Islam. Sebab itu salah satu rukun khutbah. Kalau tak buat, tak sah khutbah. Jadi khatib membaca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Semua bangun. Amin. Sebab apa? Sebab tadi semua tengah pasrah. Sebelum tu semua tengah pasrah. Khatib khutbah pun dia ngangguk sebab dia faham. Jadi bila dia Allahumma ighfir lil muslimin, dia pun amin, mata pun buka. Jadi dia dah set lah. Biasa orang lelaki ni dia dah tahu lah kalau Allah maghfir dia semua. Itu dah waktu bangun dah tu. Jadi nasib baiklah imam baca kuat. Kalau imam baca slow, agak-agak bila dah nak bangun tu. Itu panggil tu rahsia orang lelaki. Biasa orang perempuan dia tak tahu ni rahsia orang lelaki ni hari Jumaat. Okey, baik. Itu kata Imam Qushairi. Boleh juga jikalau kita berdoa untuk umat Islam, kita berdoa berjemaah. Contohnya disebutkan dalam kitab Bahrul Mazi, kalau kita berdoa jadi imam, kita doa, orang lain aminkan, kita kena baca kuat. Maksud bagi orang dengar. Kalau contohlah kita baca sorang-sorang je, kita jadi imam, lepas tu baca sorang. Contoh kan, ya Allah Tuhanku, orang belakang amin, dia baca sorang. Kata ulama, kita mengkhianati jemaah. Kata sebab ada hadis Nabi. Nabi kata jangan kamu mengkhianati orang, jangan kamu mengkhianati jemaah. Antaranya apa? Kita baca dengan lafaz ataupun lafaz seorang. Kalau kita berdoa tu kita guna lafaz mufrad atau singular. Contohnya kalau kita berdoa, kita jadi imam, kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kau ampunkanlah dosa aku seorang sahaja. Contoh, dosa aku. Padahal yang amin tu ramai. Jadi dia panggil mengkhianati jemaah. Sedangkan dia doa untuk orang ramai. Jadi imam dia kena ya Allah ya Tuhanku. Sebab itulah kalau nak berdoa dalam bahasa Arab, pastikan kita telah tukar daripada singular ke plural. Sebab kadang-kadang bila orang tak mahir bahasa Arab ni, dia baca doa dan dia tengok. Sebab tu kita kena tengok terjemahan. Kalau orang yang tidak faham bahasa Arab, dia kena tengok terjemahan. Jadi contohnya apa? Kalau kita baca Rabbil firli wa liwalidayya, kita baca bahasa Arab, itu baca seorang-seorang. Tapi kalau Rabbil fir lana dhunubana wa liwalidina, itu baca ramai-ramai. Itu kena rujuk dalam buku lah, buku panduan doa. Baik, itu kalau jadi imam. Kalau kita doa seorang-seorang, tak ada masalah. Sebab itulah kata ulama lagi, kata Imam Qushairi, jikalau kita berdoa untuk diri kita seorang, maka dalam keadaan diam lebih elok. Maksudnya kita panggil apa? Lebih sempurna. Maksudnya contoh kita solat tahajud, kita solat doa seorang-seorang, itu tak apa. Sebab kita doa untuk diri kita, doa untuk ahli keluarga kita, tak ada makmum. Jadi tak perlu baca kuat. Cukuplah baca slow-slow, pelan-pelan. Boleh juga jika kita baca dalam hati, tapi tidak ada masalah. Kata ulama, boleh dia doa dalam keadaan menangis. Kalau dia menangis bila dia buat solat tahajud tu, solat apa kita panggil solat malam, doa seorang-seorang pelan-pelan. Sebab itulah bila kita solat tahajud ni, kata ulama juga, kita kalau solat panggil apa, qiyamul lail, disunatkan kita baca kadar tidak terlalu kuat, tidak terlalu perlahan. Contohnya kalau kita baca, ambillah satu contoh, kita solat tahajud, kita baca dalam keadaan macam ni, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tidak terlalu kuat sehingga mengganggu orang tidur, dan dia tidak terlalu perlahan. Perlahan tu dia maksudnya macam kita baca solat Zuhur tu, dia tidak seperti solat Zuhur, tetapi dia di tengah-tengah, Bismillahirrahmanirrahim. Kerana itulah sunnahnya, sunnah yang dibuat oleh para sahabat. Bila solat malam,
maka baca tidak terlalu kuat, tidak terlalu perlahan. Baik. Kata para ulama lagi, wa min syara'itid du'a an yakuna mat'amuhu halalan. Daripada sebahagian syarat-syarat dimakbulkan doa adalah memakan makanan yang halal. Itu antara syarat untuk dikabulkan doa dan hajah. Hadis Nabi SAW dalam Al-Arba'in, Imam Nawawi pun ada menyebut, Nabi bercerita seorang hamba Allah yang sungguh-sungguh berdoa. Jadi Nabi menceritakan seorang hamba Allah yang berdoa bersungguh-sungguh, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Jadi Nabi kisahkan seorang manusia berdoa kepada Allah dalam keadaan bersungguh-sungguh, tetapi Nabi kata, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Nabi pun menyambung, orang ini berdoa bersungguh-sungguh tetapi makanannya haram. Apa maksud makanan haram? Jenis makan rasuah, jenis makan benda haram, jenis makan duit haram. Apa-apa jenis makanan kita panggil benda yang masuk dalam perut, jenis guna duit haram. Bagaimana bila dia berdoa Allah Ta'ala nak terima? Kemudian minumannya haram, pakaiannya pun hasil daripada haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lahu, bagaimanakah doanya hendak diterima? Itu kata Nabi. Jadi ulama mengatakan kalau orang ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kehidupannya diliputi dengan benda-benda haram, maka doanya bagaimanakah Allah Ta'ala nak terima? Jadi sebab itulah antara syarat untuk dimakbulkan doa, iaitu dengan kita menjaga makanan, dengan makan makanan yang halal, minuman yang halal, dan pakaian yang halal. Sebab ada orang, setengah orang dia sangka, dia kata, alah tak apa, duit mencuri ni, dia kata jangan buat makan, buat beli kereta. Sama juga pakaian ke, kegunaan ke, rumah ke, dia kata tak apa, ni bukan nak guna untuk aku pun, nak guna untuk anak. Sebab itu kadang-kadang setengah orang bila makan daripada hasil yang haram, na'udzubillah, yang paling ditakuti adalah anak-anak zuriat dia, isteri, anak-anak makan benda yang haram. Kadang-kadang anak tu elok, sihat, membesar, cuma ni yang dikhawatiri akhlak anak tu, dipanggil apa? Kehidupan anak-anak tu tidak berkat, dipanggil. Itu namanya berkah. Apa maksud berkat? Iaitu Allah Ta'ala menambahkan kebaikan di dalam dirinya. Contoh, kalau orang yang makan gaji yang halal, walaupun sedikit tetapi dipanggil berkah. Apa maksud berkah? Walaupun sedikit tetapi Allah Ta'ala berikan kecukupan, Allah Ta'ala berikan kebaikan di dalam diri dia. Bila dia beri makanan anak dia, beri makan makanan yang halal pada ahli keluarganya, ahli keluarga dia menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat kepada ibu ayah, menjadi orang yang apa lagi? Suami isteri halal. Bila suami isteri diberikan makanan yang halal, maka suami isteri itu pun hidup bahagia, harmoni, tak ada pecah belah rumah tangga. Itu maksud berkah. Berkah ni apa tadi? Kata ulama, Allah Ta'ala menambahkan kebaikan dalam diri dia. Itu maksud berkah, keberkatan. Tapi kalau orang yang makan makanan haram, macam mana nak dapat keberkatan? Walaupun berjuta-juta, tapi tengoklah hasil dia. Bila dia pergi makan, dia pergi pakai, maka anaknya huru-hara, cakap apa je ayah tak bagi, semua ayah bagi. Tapi jenis lawan cakap ayah, betul tak? Sebab tu kadang-kadang orang duit tak berkat ni, cakap je, apa ayah, kamu nak apa? Nak apa? Telefon 15, apa nak iPhone yang terbaru, latest. Bagi apa semua cukup, semua Apple dia pakai, daripada atas sampai bawah semua Apple. Tapi jenis langgar cakap mak ayah, jenis lawan cakap mak ayah, itulah kata ulama, tiada keberkatan, tiada kebaikan di dalam diri dia. Jadi sebab itulah kata Nabi SAW, jagalah hasil mahsul yang masuk di dalam diri dan apa yang kita pakai, jauhi daripada benda yang haram. Baik. Kemudian kata ulama lagi, kata Imam Nawawi, antara adab tadi, adabnya adalah kita berdoa, konsep berdoa tadi ada dua. Kemudian antara lagi syarat kita nak kabulkan doa dengan kita menjauhi perkara yang haram. Dan kata Imam Nawawi menyambung lagi, Imam Nawawi menyambung antara adab berdoa iaitu kita hadirkan hati kita
dan hadirkan hati ketika berdoa. Dan kata Imam Nawawi, apakah yang dimaksudkan dengan doa? Doa ini ialah kita menzahirkan, kita panggil menzahirkan kefakiran sebagai seorang hamba yang memohon doa kepada Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan doa. Sebab itulah adab inilah yang paling penting yang disebutkan dalam yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Bila kita berdoa ni, hadirkan hati. Dan nanti panjang lagi ceritanya dalam bab adab doa. Antaranya kata Imam Ghazali, disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengatakan antara adab berdoa menghadirkan hati kita, dan antaranya lagi kita menadah tangan kepada Allah, dan menadah tangan, dan kemudian pada akhir doa kita menyapu dua tangan kita di muka. Itu antara adab berdoa. Sebab itulah adab ini yang penting ni. Kita nak Allah Ta'ala terima, okey, kita dah lepas dah makan makanan halal, kita dah lepas. Tetapi adab kita kena jaga. Apa antaranya? Kita hadirkan hati kita ketika berdoa, dalam keadaan kita menadah tangan, kata Imam Ghazali. Sebab itulah bila orang berdoa bersungguh-sungguh, dia berdoa betul-betul, tadah tangan, hadirkan hati, tadah tangan. Sebab itu ada setengah ulama menceritakan cara Nabi berdoa. Nabi SAW berdoa, tangan ni separuh dengan muka. Kita panggil, tengok ni tangan. Ada caranya, ada ketikanya Nabi doa menadah ke langit, tangan tinggi. Jadi ada dua, tak kisahlah cara rendah ke tinggi ke, yang penting kita berdoa bersungguh-sungguh. Tapi ada orang zaman sekarang ni, dia mohon hajat besar. Lepas tu sebab apa kita kata dia mohon hajat besar? Sebab bila dia buat majlis doa selamat, majlis doa selamat dan mohon projek contoh. Kadang-kadang ada orang jenis macam tu. Doa, lepas tu apa lagi? Dia pun ajaklah budak tahfiz. Bagus dah ajak budak tahfiz. Tapi dia swastakan semua kat budak tahfiz. Padahal itu hajat dia, betul. Hajat dia nak mohon murahkan rezeki, dipermudahkan urusan dunia akhirat. Tetapi bila ajak budak tahfiz, dia swastakan budak tahfiz tu. Budak tahfiz tu lah tadah tangan. Dia macam tu je. Tangan kat atas atas lutut, lepas tu termenung. Lepas tu amin. Amin. Agak-agak hati dia hadir ke tak? Tak hadir. Kadang-kadang setengahnya kaki silam. Lepas tu main phone. Budak tahfiz pun baca lah, ya Allah ya Tuhanku, kau murahkanlah rezeki tuan rumah. Dia pun amin sambil main phone. Macam mana Allah Ta'ala nak terima? Sedangkan itu hajat dia. Tapi dia kata, kan budak tahfiz dah ada, saya dah swasta dah, seorang RM10. Contoh. Itu contoh lah. Jadi itulah adab. Betullah kita bila sebut adab ni, bagaimana cara orang minta sedekah tepi jalan. Tadah tangan, tuan minta tolong tuan, saya orang susah. Tak tangan. Cuba kalau kita jadi tuan, kita orang, bro, tak duit. Tak duit, kadang-kadang kita panggil tak sopan. Begitulah kita dengan Tuhan. Bila kita berdoa, kita ada hajat, mohonlah doa dengan adab-adab yang diajarkan oleh para ulama. Antaranya yang kita sebutkan tadi, antara syarat untuk kita terima doa kita adalah, untuk Allah Ta'ala terima doa, iaitu dengan kita menjauhi perkara-perkara haram daripada segi makanan, minuman, pakaian dan hasil mahsul. Jauhi daripada perkara yang haram. Antaranya lagi adab kita berdoa adalah kita menghadirkan hati kita ketika berdoa. Kata Imam Ghazali, kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menadah tangan, kedua tangan, dan pada akhir doa kita menyapu kedua tangan ke muka kita. Itu juga sunnah para sahabat dan para ulama. Dan yang pada awal tadi kita ada menyebutkan juga konsep dalam kita berdoa ni, ada dua konsep. Pada awal tadi kita sebut ada dua konsep kita berdoa. Yang pertama, kita berdoa secara terang-terangan, tadah tangan, baca macam biasa lah. Ya Allah ya Tuhanku, aku memohon keampunan kepadamu ya Allah. Itu salah satu kita panggil doa. Satu konsep lagi iaitu kata para ulama, dengan kita diam dan rida di dalam hati kita sambil kita berdoa kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Ketika Nabi Ibrahim nak dicampak ke dalam api dengan menjanik plastik besar ni, Nabi Ibrahim pun berdoa dalam keadaan pasrah di dalam hati. Nabi Ibrahim berdoa dalam hati dalam keadaan rida, pasrah. Sebab itulah dipanggil
Nabi Ibrahim tak taruh tangan dah masa tu. Nabi Ibrahim dah, ya Allah ya Tuhanku, cukuplah kepada Tuhan tempat aku meminta yang mengetahui perihal tentangku. Itu kita panggil doa pasrah yang Nabi Ibrahim lakukan ketika nak dicampak ke dalam api. Dan kata para ulama lagi, di manakah yang lebih afdal, sama ada kita menadah tangan ataupun kita berdoa di dalam hati seperti Nabi Ibrahim? Jawabnya adalah, ringkasnya, lihatlah pada tempat dan waktunya. Ada ketika afdal kita berdoa secara terang-terangan, menzahirkan doa kita. Ada ketikanya kita berdoa secara diam di dalam hati, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Dan kata para ulama lagi, jikalau doa itu untuk orang ramai, jadi imam untuk jemaah, maka kita kena doa kuat. Tapi kalau untuk diri sendiri, tiada masalah untuk dia berdoa di dalam hati. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itu saja untuk hari ini, insyaAllah. Ada rezeki kita akan menyambung lagi berkaitan dengan adab-adab berdoa yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada 10 adab. Kalau baca 10 adab ni tak kerja lah tuan-tuan. Baik, jadi kita berhenti sehingga kita berhenti di sini. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.